Era peralihan kuasa British di negara kita. 4.1 British Military Administration. Bermula selepas tentera Jepun menyerah kalah, British Military Administration di bawah arahan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Brigadier General H.C. William, Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam, ditugaskan membuat perancangan bagi hal ehwal di Tanah Melayu. Tugas BMA adalah untuk kembalikan kestabilan dan pulihkan kepercayaan rakyat, mengembalikan kestabilan dan keamanan, membubarkan MPAGA, mengarahkan supaya menyerahkan senjata yang diterima semasa pendudukan Jepun namun gagal. BMA juga gagal banteras jenayah, keganasan dan kongsi gelap. Memulihkan kepercayaan rakyat. Rakyat sukar terus meneruskan hidup kerana bekalan makanan, ubat-ubatan dan yang sukar didapati. Wabak, penyakit semakin merebak, kebuluran dan jenayah banyak berlaku. Rakyat berharap dapat diselamatkan oleh pentadbiran BMA. BMA berusaha untuk mendapatkan kepercayaan rakyat dan memulihkan kerosakan infrastruktur. BMA berusaha memulihkan ladang getah, lombong biji timah dan membaiki prasarana serta kemudahan kesihatan. Menghadapi kesukaran membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Rakyat kecewa dengan ketidakupayaan BMA menangani masalah. 4.2 Gagasan Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu untuk mengganti BMA. Major General Lap Hon, Ketua Unit Perancang Tanah Melayu, diberi tugas untuk rangka satu pentadbiran. British ambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan tubuhkan pentadbiran berpusat kesatuan di bawah jajahan British. Kronologi pelaksanaan. Pada Februari 1943, Unit Perancangan Tanah Melayu dibentuk di London. 25 April 1945, Rancangan Malayan Union dibentangkan di Parlimen British. Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum hak kewarganegaraan di Tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli, yaitu syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Memorandum Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut menghantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan Tanah Melayu. 22 Januari 1946, Kertas Putih 6274 membentangkan 13 perkara kandungan Malayan Union yang diluluskan Parlimen British di London. Rancangan MU disiarkan dalam Warta Kerajaan. Pada 1 April 1946, MU dilaksanakan di Tanah Melayu. Ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union. Pentadbiran Malayan Union terdiri daripada kesatuan, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selat kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Kedua, Raja-Raja Melayu. Sultan hanya berperanan membincangkan agama dan adat. Dan Ketua Pentadbir, iaitu Malayan Union diketuai oleh Gubernur British dan Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan di Malayan Union dikawal oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Kewarganegaraan melalui prinsip jus soli. Rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Rakyat yang berumur lebih 18 tahun bermastautin selama 10 tahun hingga 15 tahun diberikan kewarganegaraan. Rakyat yang bawah 18 tahun yang ibu bapanya warga negara turut diberikan kewarganegaraan. British mendapatkan tanda tangan Sultan. British melantik Sir Harold McMichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. H.C. William merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu. Pada 8 September 1945, menemui Sultan Johor, Sultan Selangor, Sultan Isamuddin Alamsyah, Ibni almarhum Sultan Alauddin
Sulaiman Shah, Sultan Kedah, Syed Husin, Setiausaha Kerajaan Perlis dan menghadap Raja Perlis di Kangar, akhirnya menghadap Sultan Perak. Pada 23 September 1945, menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Pada 28 September 1945, menghadap Sultan Pahang. Menemui Datuk Jaya Perkasa Cik Da Omar Mahmud, iaitu Menteri Besar Terengganu, sebelum menemui Sultan Ali. Menghadap Sultan Kelantan. Dalam laporannya, beliau yakin bahawa Raja-Raja Melayu akan sokong British dengan menandatangani perjanjian Malayan Union. Beliau berusaha untuk memastikan setiap Raja Melayu yang ditemui akan menandatangani perjanjian. Misi Sir Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan. McMichael datang ke Tanah Melayu untuk mendapat tanda tangan Raja-Raja Melayu selepas William menjalankan tinjauan. McMichael menerima tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu pada 18 Oktober 1945, membuat kunjungan ke negeri Melayu menghadap Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Pada 24 Oktober 1945, menghadap Sultan Selangor, iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah dan turunkan tanda tangan. Pada 31 Oktober 1945, menghadap Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Abdullah Al-Mutasim Billah dan terpaksa turunkan tanda tangan pada 2 November 1945. Pada 14 November 1945, beliau mendesak Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad dan 4 orang undang. 22 November 1945, menghadap Sultan Perak Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa dan menurunkan tanda tangan. 29 November 1945, menghadap Sultan Kedah Sultan Badli Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Alim Shah dan berlaku perdebatan antara dua pihak. McMichael berjaya dapat tanda tangan pada 2 Disember 1945. Pada 4 Disember 1945, menghadap Raja Perlis Tuanku Syed Putra Jamalul Lail Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail menurunkan tanda tangan setelah didesak McMichael. 15 Disember 1945, menghadap Sultan Kelantan Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Muhammad. Beliau ugut untuk tidak iktiraf Raja-Raja Melayu yang enggan tanda tangan. Sultan Kelantan berala dan setuju tanda tangan pada 17 Disember 1945. Pada 21 Disember 1945, menghadap Sultan Terengganu Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Pada mula enggan kerana bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, namun akhirnya turunkan tanda tangan. William dan McMichael berjaya selesaikan misi kerana menggunakan desakan dan paksaan untuk dapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Cara mereka tidak dipersetujui dan menimbulkan penentangan pelbagai pihak. Dan akhirnya Raja-Raja Melayu membantah M.U.